Sungguhnya, agama Islam amat menitik beratkan soal kesucian, akidah dan etikad umatnya. Justru, umat Islam di negara Brunei Darussalam wajar memperkasa iltizam kehidupan beragama supaya kesucian itu dijaga dan dipantau demi kesejahteraan dan keamanan bernegara. Iltizam menurut Kamus Dewan ialah keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu komitmen. Ia juga dimaksudkan sebagai pernyataan berupa persetujuan yang menyebabkan seseorang terikat untuk melakukannya. Sehubungan itu, bahagian penapisan dan pameran telah diberikan amanah dan kuasa untuk memantau dan menapis semua bahan-bahan cetak dan elektronik yang dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam. Bahagian ini juga turut membuat pemeriksaan ke gedung-gedung perniagaan bagi memantau barang-barang jualan seperti sajadah dan baju T yang terdapat ayat-ayat suci Al-Quran ataupun terdapat kalimah Allah yang dicetak pada barangan tersebut. Bahagian penapisan ditubuhkan pada tahun 1972 di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Brunei dan kini dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Apabila Pusat Dakwah Islamia ditubuhkan pada tahun 1985, bahagian ini telah berpindah ke jabatan ini dan diberikan kuasa oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam di bawah Akta Terbitan-Terbitan yang tidak diingini, yakni Penggal 25. Hingga kini, bahagian penapisan telah mempunyai 7 buah cawangan seperti berikut. Pertama, pusat memproses mel dan bungkusan lapangan terbang lama berakas. Kedua, kargo lapangan terbang antarabangsa berakas. Ketiga, pelabuhan muara. Keempat, terminal feri penumpang serasa. 5, pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, Kuala Belait. Keenam, kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Temburong. Dan ketujuh, pos kawalan imigresen Labu Temburong. Bahagian ini berperanan untuk mengawal dan memastikan semua bahan-bahan terbitan yang dibawa masuk ke negara ini sama ada untuk dijual, diedarkan, dipamerkan atau untuk kegunaan sendiri adalah betul dan tidak bercanggah dengan dasar-dasar agama Islam serta tidak menimbulkan kegelisahan dan kekeliruan di kalangan orang ramai. Secara pentadbiran, bahagian ini adalah di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama, tetapi kuasa yang dijalankan adalah dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri di bawah Akta Terbitan-Terbitan yang tidak diingini, yakni Penggal 25. Akta Terbitan-Terbitan yang tidak diingini, yakni Penggal 25, menyediakan peruntukan yang bertujuan bagi mencegah kemasukan serta menapis mana-mana terbitan seperti buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah, bahan-bahan iklan, kaset-kaset, bahan media elektronik yang bercanggah dengan adat istiadat, tata susila, agama dan moral daripada mempengaruhi dan mengelirukan fikiran orang ramai khususnya. Bahagian penapisan dan pameran adalah merupakan salah satu bahagian daripada struktur organisasi Pusat Dakwah Islamiah. Pada masa ini, bahagian penapisan dan pameran Pusat Dakwah terbahagi kepada 3 unit di bawahnya, di mana sumber tenaga manusianya terdiri daripada seorang ketua bahagian dan 3 ketua unit. Adapun unit-unit yang di bawah kawalan bahagian penapisan dan pameran ialah pertama, unit penapisan terbitan-terbitan,
kedua unit kawalan terbitan-terbitan dan yang ketiga unit pameran. Antara matlamat bahagian penapisan dan pameran ialah agar semua terbitan di negara ini tidak bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mewujudkan masyarakat Islam yang bersatu pendapat dalam hukum-hukum agama dan mengawal perkembangan ajaran-ajaran selain Islam, ajaran-ajaran sesat dan seumpamanya. Tugas dan tanggungjawab bahagian penapisan dan pameran ialah menapis setiap bahan terbitan yang dibawa masuk ke negara ini mengikut garis pandu yang telah ditetapkan. Bahan terbitan yang dimaksudkan ialah A. Apa-apa buku, majalah atau majalah berkala sama ada dalam bentuk manuskrip. B. Apa-apa rakaman bunyi. C. Apa-apa gambar atau lukisan sama ada dibuat melalui grafik komputer ataupun selainnya, tidak kira bagaimana jua pun dibuat. D. Apa-apa gambar, foto, negatif, fotograf, plat fotograf atau slide fotograf. Atau E. Apa-apa kertas, model, arca, pita, cakra, benda atau barang. Pertama, yang telah dicetak atau ditera di atasnya dengan sebarang perkataan, pernyataan, tanda atau gambaran. Atau kedua, yang merekodkan atau menyimpan sebarang maklumat untuk didapatkan kembali dengan serta-merta atau pada masa depan yang boleh dengan menggunakan sebarang komputer atau alat-alat elektronik lain, dikeluarkan semula atau ditunjukkan sebagai apa-apa gambar, gambar foto, perkataan, pernyataan, tanda atau gambaran dan termasuk satu salinan sebarang terbitan. Bahagian ini juga meluluskan terbitan-terbitan yang tidak menyalahi akta dan garis pandu, mencop dan menandatanganinya, serta menahan terbitan yang menyalahi akta dan melaporkannya kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bahagian ini juga berperanan melaksanakan aktiviti lawatan pemeriksaan dan pemantauan ke premis-premis perniagaan, balai-balai pameran, ekspo perdagangan dan seumpamanya untuk memastikan bahan yang dijual atau dipamerkan tidak menyalahi akta terbitan-terbitan yang tidak diingini, yakni penggal 25. Selain itu, bahagian penapisan juga menganggotai ahli jawatankuasa panel penapisan filem dan hiburan orang ramai seperti persembahan kebudayaan, konsert, teater dan seumpamanya dari dalam dan luar negeri. Adapun prosedur-prosedur yang dilaksanakan semasa menjalankan penapisan ialah pertama, unit penapisan terbitan-terbitan menerima bahan-bahan terbitan melalui majalah. Unit penapisan terbitan-terbitan menerima bahan terbitan-terbitan seperti majalah, surat khabar, buku-buku, beriasi atau bahan-bahan media cetak elektronik. Apabila mereka menerima, mereka akan menyimak dan dimasukkan ke dalam daftar dan komputer. Dalam pada itu adalah peranan unit ini ialah untuk melihat adakah buku berkenaan atau bahan terbitan tersebut pernah ditapis atau adakah belum pernah ditapis. Jika pernah ditapis, dengan sendirinya bahan terbitan tersebut akan didaftarkan dalam buku pendaftaran penerimaan untuk dimasukkan kod rujukan dan selepas itu dicop dan ditandatangani bagi pengesahan kelulusan. Bagi memperkesankan lagi langkah-langkah yang diambil di bawah peruntukan akta tersebut, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melantik beberapa pegawai di Kementerian Hal Ehwal Agama bagi diberikan kuasa untuk mengawal dan menapis bahan-bahan cetak dan lain-lain seperti buku, majalah, surat khabar, pita rakaman video dan seumpamanya yang ada hubung kait dengan perkara-perkara agama. Lantikan itu dibuat di bawah bab 10-2 dari Akta Terbitan-Terbitan yang tidak diingini, yakni penggal 25. Di mana pegawai berkenaan dipertanggungjawabkan dan diberi kuasa bagi menahan, membuka, memeriksa sebarang benda yang dimasukkan ke negara Brunei Darussalam dari mana-mana tempat di luar negeri
yang dipercayai mengandungi atau berisi sesuatu terbitan yang pengimportan, penjualan atau pengedarannya adalah mendatangkan mudarat kepada keselamatan awam atau kepentingan awam dalam negara Brunei Darussalam. Berhubung dengan penerimaan bahan-bahan terbitan ini, sebenarnya bahagian penapisan dan pemirian Pusat Dakwah Islamiyah telah menyediakan manual prosedur kerja di mana bahagian penapisan buku ini sebenarnya akan dilaksanakan mengikut giliran yang diterima. Di mana sebagaimana yang telah kami amalkan selama ini, seandainya pihak unit penapisan menerima buku di mana muka suratnya di antara 1 hingga 100, maka jangka masa untuk membuat terpisan itu jika ia dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa Arab akan memakan masa selama 3 hari. Andai kata buku tersebut muka suratnya tebal iaitu antara 1 hingga 200 muka surat, maka dengan sendirinya masa untuk menapisnya akan mengambil masa selama 6 hari. Apabila meningkat lagi muka surat tersebut mencacah sampai 300 muka surat, maka pegawai yang menapis akan mengambil masa selama 9 hari. Manakala begitulah seterusnya. Memeriksa mana-mana orang yang masuk ke dalam negara Brunei Darussalam atau menggeledah sebarang benda yang ada pada diri orang itu bagi maksud memastikan ada dia memiliki sebarang terbitan yang difikirkan mendatangkan mudarat keselamatan awam atau kepentingan awam dalam negara Brunei Darussalam dan merampas mana-mana terbitan sedemikian. Garis panduan penapisan dari segi keagamaan, hendaklah bahan-bahan terbitan tersebut tidak mendatangkan kemudaratan kepada keselamatan umat Islam dari segi etikad, ibadat dan akhlak atau kepentingan awam umat Islam di negara ini seperti: pertama, tidak bercanggah dengan kesucian Islam. Kedua, tidak bercanggah dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan di negara ini. Ketiga, tidak bercanggah dengan akidah, hukum dan ajaran Islam. Keempat, tidak bercanggah dengan pegangan mazhab-mazhab yang muktabar. Kelima, tidak bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama. Keenam, tidak ada unsur bid'ah, khurafat, adat dan kebudayaan yang karut. Ketujuh, tidak menimbulkan keraguan dan kegelisahan awam. Kelapan, tidak menyalahi fakta-fakta sejarah Islam. Dan kesembilan, tidak bercanggah dengan maksud Undang-Undang Mahkamah Qadi Negara Brunei Darussalam nombor 20 Palang 1955. Pada itu dalam proses mencop, artinya menandatangani bahan terbitan juga dilakukan mengikut giliran yang diterima, di mana jumlah naskahnya ini ialah selalunya apabila unit penapisan menerima buku-buku atau bahan-bahan terbitan di mana jumlah naskahnya antara 1 hingga 1000 naskah, maka dari segi kelamaan pegawai yang bertanggungjawab mengikut hari ialah akan memasa selama 2 hari. Manakala jika naskah itu yang diterima bahan terbitan itu sekitar 2,000, maka ia akan mengambil masa 4 hari untuk dicop atau untuk ditandatangani. Adapun waktu perkhidmatan kaunter yang dijalankan di pusat dakwah ini oleh unit penapisan ialah waktu bekerja iaitu hari Isnin hingga
dan Sabtu. Pada waktu pagi ia dibuka bermula jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Manakala pada waktu petang daripada pukul 2 hingga 3.30 petang. Kesalahan-kesalahan di bawah akta terbitan-terbitan yang tidak diingini, yakni penggal 25, merangkumi siapa jua yang mengimport, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, menyebarkan atau membuat salinan-salinan sebarang terbitan yang dilarang atau sebarang petikan daripadanya adalah salah. Hukuman bagi kesalahan pertama, penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM3.000. Dan bagi kesalahan berikutnya, penjara selama 4 tahun dan denda sebanyak RM5.000. Sesiapa jua yang tidak mempunyai sebab yang berpatutan ada dalam miliknya sebarang terbitan yang dilarang atau sebarang petikan daripadanya adalah bersalah. Dalam mana-mana tindakan mahkamah terhadap sesiapa jua kerana sesuatu kesalahan di bawah ceraian -2, orang itu hendaklah dianggap sehingga sebaliknya dibuktikan telah mengetahui akan kandungan-kandungan serta jenis kandungan-kandungan mana-mana terbitan sebaik sahaja selepas terbitan itu berada dalam miliknya. Adapun stakeholder yang di sini agensi atasan yang mempunyai hubung kait tugas dengan bahagian penapisan dan pemeliharaan ini terdiri daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Custom dan Eksersis Diraja, Polis Diraja Brunei dan Pusat Dakwah Islamiah. Adapun pelanggan yang berurus dengan bahagian pemeliharaan khususnya di unit penapisan terbitan-terbitan ini dan juga di unit kawalan terbitan-terbitan terdiri daripada sektor swasta, kementerian, jabatan atau agensi kerajaan dan orang perseorangan. Mempamerkan bahan-bahan terbitan yang menyalahi akta terbitan yang tidak diingini, yakni penggal 25, sama ada melalui Balai Pameran Kekal Pusat Dakwah Islamiah dan melalui aktiviti-aktiviti pameran bergerak. Berdasarkan kepada latar belakang, matlamat, tugas dan tanggungjawab bahagian penapisan, jelas menunjukkan bahawa bahagian ini memainkan peranan yang penting di dalam melaksanakan kewajipan perintah menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dan demi mencapai visi Pusat Dakwah Islamiah memperkasa kerasmian dan amalan agama Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna bagi mencapai negara zikir, negeri yang aman makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun. Balai Pameran Pusat Dakwah dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula dari pukul 8.30 pagi hingga pukul 11.30 pagi dan dari pukul 2 petang hingga 4 petang. Dibuka pada hari-hari bekerja dan ditutup pada hari Jumaat dan Ahad serta pada hari cuti umum. Antara barang-barang rampasan dan terlarang yang dipamerkan di dewan ini ialah buku-buku, sajadah, baju ti, tangkal dan azimat. Islam melarang mempercayai kuasa tangkal dan azimat. Pemakaian tangkal dan azimat biasanya dikaitkan dengan kepercayaan bahawa ia mempunyai kuasa mengubat atau kesan dalam mendapatkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Apakah ini benar? Penggunaan tangkal dan azimat boleh menjadi haram kerana menyalahi prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalam hal ini, kita rujuk Al-Quran. Pada keseluruhannya, Al-Quran itu adalah ubat segala macam dan bentuk penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. Buku-buku yang dipamerkan di dewan ini adalah buku-buku yang dirampas di mana isi kandungan buku-buku tersebut telah menyalahi dan menyimpang dari syariat Ahli Sunnah wal Jamaah. Baju-baju ti yang dipamerkan pula didapati terdapat ayat-ayat suci Al-Quran dan terdapat simbol atau logo jenama yang diharamkan seperti jenama Arab dan minuman keras. Sementara sejadah yang dipamerkan pula
didapati terdapat simbol palang dan kalimah Allah. Sehubungan itu, orang ramai adalah disarankan memeriksa setiap barangan yang dibeli dan segera melaporkan atau menghantar terus ke bahagian penapisan Pusat Dakwah Islamiyah sekiranya merasa ragu atau mensyaki barangan yang dibeli itu terdapat logo yang boleh mencemarkan kesucian kalimah Allah. Bahagian penapisan sekarang telah meningkatkan keupayaan dalam aktiviti penapisan bahan-bahan bacaan sebelum diedarkan di pasaran, supaya masyarakat hanya mendapat bahan bacaan yang terbaik, bersih dan berkualiti. Bahagian penapisan perlu bergerak lebih pantas untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti para pendakwah serta pihak pengurusannya. Diharapkan bahagian penapisan akan terus maju dan berkembang dikurniakan Allah SWT dengan kekuatan, ketabahan, jiwa besar serta taufik dan hidayah untuk meneruskan amanah yang penting untuk agama dan negara. Sudah tiba masanya bahagian penapisan meneliti kembali peranannya dan mengkaji semula strategi dan pendekatannya supaya sesuai dengan tuntutan zaman dan cabaran-cabaran masa kini.